Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami akan membentangkan subjek GMGM 3043, Pembangunan Organisasi. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami, iaitu Ahli Faik bin Kadisun Rais, saya Muhammad Hafizuddin bin Jaafar, Muhammad Iskandar bin Azman, Muhammad Hafiz bin Isa dan Asrul Effendi bin Mat Saud. Saya akan menerangkan pengenalan berkenaan tugasan yang telah kami lakukan. Kecemerlangan prestasi sesebuah organisasi boleh dinilai dalam setiap dimensi seperti berdasarkan pencapaian objektif prestasi disiplin pekerja, pengeluaran produk atau kualiti perkhidmatan, persekitaran yang selesa dan selamat, kepuasan pekerja dan komitmen terhadap tugas yang menjadi tanggungjawab mereka seperti maklum balas pengguna dan penerimaan komuniti. Justru itu, sesebuah organisasi perlu diperbaharui sebagai tindak balas kepada perubahan politik, ekonomi, sosial dan teknologi bagi memastikan organisasinya kekal, stabil dan sejajar dengan era globalisasi semasa. Oleh itu, cara yang paling berkesan ialah dengan melaksanakan proses pembangunan organisasi. Dalam tugasan ini, diagnosis dibuat terhadap cabang Kerajaan Agensi Keselamatan Sepadan Malaysia, AKSEM. Fokus diagnostik di peringkat organisasi adalah kepada AKSEM secara keseluruhan, manakala fokus diagnostik di peringkat kumpulan melibatkan organisasi kumpulan anti penyeludupan serta anggota PDRM yang melaksanakan misi anti penyeludupan, manakala unit penyeludupan adalah tumpuan diagnosis peringkat individu. Kaedah yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpul maklumat adalah melalui penyelidikan rekod organisasi, pemerhatian dan perbincangan kumpulan sasaran, iaitu memilih kaedah memudahkan kami menganalisis data menggunakan kaedah kualitatif seperti analisis kandungan dan analisis kuasa medan. Semasa proses diagnostik dilakukan, terdapat beberapa isu yang dikenapasti, iaitu isu proses HR dan isu penugasan tugas. Divisi diagnosis. Menurut Chaming dan Worley 2001, diagnosis ialah proses memahami bagaimana sesebuah organisasi beroperasi dan mendapatkan maklumat yang diperlukan untuk mereka bentuk dan merancang usaha perubahan. Rodwell, Sullivan dan McLean 1995 pula mendefinisikan penilaian sebagai pengumpul dan menilai maklumat untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan organisasi. Kedua-dua definisi tersebut mempunyai persamaan dalam membicarakan proses mencari maklumat, menilai kekuatan dan kelemahan dan mereka bentuk usaha perubahan berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada semua organisasi yang kemudiannya dianalisis dan dilaksanakan secara terancang dan sistematik. Konsep pembangunan organisasi. Yang pertama, pembangunan organisasi ialah usaha untuk memanfaatkan sesebuah organisasi dengan melaksanakan perubahan terancang menggunakan sains tingkah laku atau sains sosial untuk meningkatkan prestasi keuangan dan kualiti hidup. Seterusnya, pembangunan organisasi adalah satu proses untuk meningkatkan kapasiti pembaharuan diri organisasi dan memimpin dan ahli organisasi perlu sentiasa bersedia untuk melakukan apa-apa jenis pembaharuan tanpa menunggu arahan atau permintaan daripada pihak lain di luar organisasi. Dan yang terakhir, pembangunan organisasi ialah sokongan pengurusan pihak atasan kepada pihak bawahan dengan menambah baik proses pembaharuan dan menyelesaikan masalah organisasi dengan menggunakan diagnosis dan kerjasama yang lebih berkesan. Saya teruskan dengan objektif organisasi. Antara objektif organisasi adalah meningkatkan motivasi, iaitu berubah sebagai alat untuk menarik dan meningkatkan minat pekerja terhadap kerja. Selain itu, dapat meningkatkan daya pengeluaran, iaitu berubah sebagai satu cara untuk meningkatkan produktiviti dari segi kualiti dan kuantiti. Seterusnya, objektif organisasi adalah mengurangkan konflik dalam organisasi yang terdiri daripada jabatan dan unit, perbezaan dalam tugas, kebolehan, minat dan latar belakang, ekonomi masyarakat, politik dan teknologi juga bercanggah dengan matlamat pribadi organisasi.
Latar belakang Agensi Kawalan Sempadan Malaysia, AKSEM. AKSEM ditubuhkan pada 24 Mei 2016 yang bertujuan untuk memperkukuh tahap kawalan keselamatan di sempadan negara bagi memerangi jenayah rentas sempadan seperti pencerobohan, penyeludupan dan pemerdagangan manusia yang boleh menjejaskan imej negara. AKSEM adalah penjenamaan semula Unit Pencegah Penyeludupan UPP yang terdiri daripada jabatan dan agensi kerajaan seperti PDRM, Immigration, Kastam, AADK, Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara dan lain-lain. AKSEM akan bertindak sebagai agensi khusus untuk hal ehwal kawaselia dan operasi penguatkuasaan sempadan di seluruh negara. AKSEM ditubuhkan di negeri-negeri yang bersepadan dengan Thailand. Diagnosis organisasi Agensi Kawalan Sempadan Malaysia AKSEM. Menurut Sabrani Kazali percaya bahawa matlamat akhir diagnostik organisasi adalah untuk melihat keberkesanan dan kecekapan sesebuah organisasi. Pencapaian prestasi boleh dilihat berjaya mencapai matlamat pengeluaran produk ataupun meningkatkan kualiti produk dan perkhidmatan apabila memenuhi keperluan pelanggan, memenuhi kepuasan pekerja dan komitmen tinggi pekerja, serta berjaya membentuk kerjasama erat antara pekerja. Bagi memastikan AKSEM terus lari dengan usaha transformasi kerajaan, pelbagai usaha transformasi dan inovasi dirancang dan dilaksanakan. Dengan penubuhan AKSEM, semua pasukan keselamatan seperti UPP, PDRM, KDRM dan ATM juga menjalankan operasi bersepadu ketiga-tiga pasukan yang bekerjasama mencegah kegiatan penyeludupan tersebut. Dari segi penguatkuasaan undang-undang, pasukan keselamatan sentiasa bekerjasama untuk membendung penularan penyeludupan yang berterusan. Baiklah, berkaitan dengan diagnosis peringkat kumpulan, Unit Pencegah Penyeludupan UPP, menurut Sabrani Ghazali, diagnosis atau penilaian peringkat kumpulan untuk memahami sejauh mana bahagian jabatan, unit atau kumpulan pekerja dalam organisasi dapat bekerjasama untuk bersetuju dengan keputusan atau menyelesaikan sebarang isu berkaitan yang akhirnya menghasilkan prestasi kerja yang cemerlang. Tumpuan diagnosis peringkat kumpulan adalah pada unit anti penyeludupan UPP. Secara amnya, UPP bertindak sebagai satu unit yang dianggotai oleh anggota PDRM dan bertugas di Kementerian Dalam Negeri. Tugas UPP adalah terhad dalam kes yang melibatkan barangan seludup dan warga asing. Diagnosis peringkat individu anggota PDRM ianya merujuk diagnosis peringkat individu direka bentuk untuk melihat prestasi kerja, kepuasan kerja dan pembangunan kerjaya. Diagnosis pada tahap ini akan membantu pihak pengurusan membuat perubahan berkaitan dengan pengurusan sumber manusia dan pembangunan diri pekerja yang berkaitan. Ianya melibatkan kemahiran identiti pekerja, makna pekerjaan, maklum balas pencapaian dan autonomi. Melalui perbincangan kumpulan SASA mengenai kaedah pengumpulan maklumat, diagnosis mendapati anggota PDRM yang terlibat dalam melaksanakan AKSEM merasakan tanggungjawab mereka banyak dibantu oleh anggota institusi lain. Satu isu yang dikenali pasti oleh anggota PDRM sepanjang proses pelaksanaan di agensi AKSEM ialah kuasa yang dipegang oleh anggota PDRM perlu dikawal selia agar tidak melangkaui bidang kuasa agensi lain seperti immigration. Selain itu juga, terdapat penggiliran tugas di kalangan anggota PDRM, bermakna mereka hanya boleh berkhidmat selama 5 tahun di fasiliti AKSEM. Saya teruskan dengan cadangan intervensi perubahan. Cadangan yang pertama adalah tugas sebagai pemimpin dalam organisasi. Pemimpin dalam organisasi mempunyai tugas penting untuk mewujudkan persetaraan kerja yang harmoni serta memotivasikan para pekerja. Selaku seorang ketua di dalam sesebuah organisasi, dia bertanggungjawab ataupun beliau bertanggungjawab membentuk syarikatnya atau membawa organisasinya ke arah matlamat yang ditetapkan.
untuk mewujudkan sebuah organisasi yang harmoni juga adalah bermula dengan seorang pemimpin. Pengurusan dalam latihan juga adalah cadangan yang kedua, iaitu dengan memberi latihan kepada anggota kerja mesti disusun, atur dan diselaraskan mengikut keperluan hala tuju syarikat. Pengurusan latihan ini amatlah penting, iaitu dia dengan latihan ini dapat membentuk sama ada dari segi peribadi anggota kerja itu sendiri ataupun sikap dia terhadap kerja. Penggiliran kerja, seperti rakan saya yang sebelum ni mengatakan anggota PDRM akan melakukan penggiliran kerja, tidak tertakluk pada satu tempoh masa tertentu. Pekerja dapat menimba pelbagai pengalaman dan mempunyai peluang melihat hubungan keseluruhannya antara bahagian dalam sesebuah organisasi. Halangan kepada cabaran dan perubahan. Kita melihat pada tentangan individu dulu. Berpunca daripada ciri-ciri asas manusia seperti pandangan personaliti, keperluan, faktor-faktor kepada penentangan perubahan ini adalah tabiat, keselamatan, faktor ekonomi. Kita lihat pada tabiat dulu. Tabiat merupakan satu sifat daripada manusia itu sendiri ataupun kaki tangan itu sendiri. Dengan menolak perubahan, sesuatu tindak balas yang merupakan kebiasaan yang mereka lakukan. Keselamatan. Kita lihat kalau keselamatan, contoh sebagai contoh saya berikan, pada kebiasaannya seorang anggota hanya bekerja di hadapan komputer. Tetapi pada hari itu dia perlu turun kepada di lapangan. Dia merasa satu ancaman. Itu merupakan satu halangan kepada beliau. Faktor ekonomi lebih kepada perkembangan teknologi semasa. Mungkin anggota ataupun kaki tangan itu telah terbiasa dengan sistem manual. Apabila berlaku perubahan teknologi, mereka terpaksa berubah kepada sistem online ataupun lebih kepada sistem menggunakan komputer. Itu merupakan halangan kepada individu itu sendiri. Seterusnya, halangan kepada cabaran perubahan yang berkaitan dengan organisasi. Organisasi bersifat konservatif. Penentangan secara aktif akan dilakukan oleh mereka terhadap sebarang jenis perubahan. Ini menurut Robin Falter, terdapat beberapa sebab organisasi menentang perubahan, iaitu inersia struktur, fokus perubahan yang terhad, inersia kumpulan, ancaman pada perhubungan kuasa yang terbina dan juga ancaman pada penganggian sumber yang terbina. Seterusnya adalah cara mengatasi halangan perubahan. Menurut Robbins dan Coulter, agen perubahan boleh menggunakan 6 strategi untuk menangani halangan untuk perubahan. Yang pertama adalah melalui cara motivasi. Rintangan boleh dikurangkan dengan berkomunikasi dengan individu yang berkaitan bagi membantu memahami kebaikan perubahan. Jika seseorang pekerja menerima fakta lengkap dan menyelesaikan perbezaan tersebut, komunikasi yang efektif dapat diperolehi melalui perbincangan individu, pembentangan kumpulan dan juga laporan. Cara yang kedua adalah melalui penglibatan, di mana individu atau kumpulan yang sering membuat bantahan boleh dilibatkan dalam proses pembuatan keputusan sebelum perubahan tersebut dibuat. Dengan mengandaikan bahawa kepakaran yang mereka miliki dapat memberi sumbangan yang bermakna. Penyertaan individu dan kumpulan tersebut dapat mengurangkan keengganan untuk memberi kerjasama dan meningkatkan kualiti keputusan yang dibuat. Cara yang ketiga adalah dengan adanya sokongan dan kelengkapan. Ejen perubahan boleh memberikan pelbagai sokongan untuk mengurangkan rintangan. Sesi tukar pendapat adalah salah satu cara yang harus dibuat dan perubahan berperingkat juga boleh dilaksanakan. Seterusnya adalah melalui cara perundingan. Ia merupakan satu strategi ejen perubahan untuk menangani keengganan terhadap perubahan
ialah dengan mengubah sesuatu yang bernilai untuk mengurangkan rintangan ini. Sebagai contoh, jika terdapat tentangan tertumpu di kalangan beberapa individu yang berkuasa, maka pakej ganjaran dan juga penghargaan boleh diberikan untuk memenuhi keperluan individu tersebut. Seterusnya adalah manipulasi. Manipulasi terarah kepada usaha mengubah pengaruh dan tujuannya adalah untuk mempengaruhi pemimpin kumpulan yang menentang dengan penglibatan membuat keputusan untuk berubah dengan pemberian tugas. Dan yang terakhir adalah dengan cara paksaan. Strategi terakhir ini adalah dengan arahan kuasa oleh pihak pengurusan atasan, seperti penggunaan kuasa eksekutif secara langsung atau menggunakan kuasa ke atas mereka yang tidak mahu berubah. Seterusnya adalah kesimpulan. Elemen kepimpinan organisasi perlu diambil kira secara serius kerana memberi impak terhadap keberkesanan pengurusan dalam sesebuah organisasi. Kaedah penggiliran kerja dan latihan harus menjadi sebahagian daripada cabaran intervensi perubahan. Dalam mengharungi perubahan pengurusan ini terdapat juga tentangan dalam organisasi dan individu. Justru itu cara yang terbaik untuk mengatasi masalah yang timbul adalah dengan memerlukan penyertaan penuh semua pihak bagi memastikan matlamat organisasi tercapai. Itu sahaja dari kami. Terima kasih dan Assalamualaikum.